AMK Sabah ajak tolak belanjawan cincai. Pemuda PAS anggap menyeluruh. Belanjawan 2021. Lagi reaksi mengenai peruntukan dan perancangan kerajaan PN hadapi kesan COVID-19. Ketua Penerangan Pemuda PKR AMK Sabah Razif Rakimin menyeru ahli parlimen sama ada pembangkang atau kerajaan menolak belanjawan 2021 yang dibentangkan semalam. Razif yang menyifatkannya ia sebagai belanjawan cincai berkata Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak serius semasa menyediakan belanjawan kerana ia dilihat seperti kitar semula dan tidak jelas. Kita perlukan satu belanjawan yang efisien bagi membantu rakyat serta memulihkan ekonomi. Jika blok pembangkang mampu memberikan belanjawan yang lebih baik, kenapa kita perlu menyokong belanjawan kerajaan yang dilihat lebih menguntungkan pihak tertentu, bukan rakyat secara keseluruhannya? Ini bukan masa untuk bermain politik, tapi masa untuk kita berikan yang terbaik kepada rakyat dan negara untuk jangka masa panjang, bukan hanya kelebihan untuk suku pertama 2021, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Razif, lebih mengecewakan apabila peruntukan lebih RM81 juta diberikan kepada alat propaganda kerajaan, Jabatan Hal Ehwal Khas, Jasa yang hanya mempunyai 52 orang pekerja. Dia berkata jumlah itu tidak setimpal jika dibandingkan dengan peruntukan allowance khas secara one-off untuk petugas barisan hadapan sebanyak RM500 kepada 100,000 petugas kesihatan. Tambahnya berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara sehingga melumpuhkan ekonomi rakyat. Negara memerlukan belanjawan jangka panjang dan bukannya pemberian one-off kepada rakyat. Maka sekali lagi saya menyeru ahli-ahli parlimen menolak belanjawan cincai yang dibentangkan kerajaan PN, katanya. Harap semak semula. Sementara itu, dalam satu kenyataan berasingan, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM meluahkan rasa kecewa terhadap Kementerian Kewangan kerana mengabaikan golongan mahasiswa dalam pembentangan belanjawan. Presidennya Ahmad Farhan Rosli mempersoalkan pengurangan peruntukan beasiswa pendidikan tinggi dalam belanjawan kali ini daripada RM170 juta pada 2020 kepada hanya RM161.5 juta pada 2021. Ini sekaligus bakal menimbulkan keresahan dan kesulitan mahasiswa yang genting dalam situasi ekonomi yang tidak menentu kini, katanya. Tiada sebarang insentif maupun bantuan khas buat mahasiswa daripada keseluruhan peruntukan RM14.4 bilion kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Dalam suasana sukar mahasiswa berhadapan wabak COVID-19, kerajaan wajar menimbang untuk menyediakan bantuan one-off bernilai RM300 melalui Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi BPPT kad siswa yang dihentikan pada 2020, katanya. Ahmad Farhan juga berharap belanjawan tersebut disemak semula demi kepentingan hak dan kebajikan mahasiswa agar tidak dipinggirkan memandangkan kebanyakannya sedang berdepan dengan masalah ekonomi yang sangat meruncing. Bagi pemuda PAS pula, mereka berpendapat belanjawan dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz malam sangat menyeluruh dengan capaian manfaat yang maksimum kepada rakyat Malaysia. Ketuanya Hairil Nizam turut berterima kasih kepada kerajaan kerana didakwanya sudi mendengar dan menerima cadangan mereka berhubung isu pengangguran dan pembangunan golongan belia. Pemuda PAS menyokong penuh belanjawan 2021 ini. Namun begitu, bagi menjadikan belanjawan ini benar-benar belanjawan perpaduan, Pemuda PAS menyeru ahli parlimen agar berbahas dengan matang dan sehat serta meletakkan kepentingan rakyat benar-benar di hadapan, katanya. Untuk rekod belanjawan 2021 yang bernilai RM322.5 bilion merupakan yang terbesar dalam sejarah negara. Dalam perkembangan berita yang lain, bicara kes Ahmad Maslan, pendakwaan akan panggil 10 saksi.
Ahmad Maslan didakwa atas 2 pertuduhan gagal mengisytiharkan RM2 juta yang diterima daripada Najib Razak kepada LHDN. Pihak pendakwaan akan mengemukakan 10 saksi pada perbicaraan kes Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan, yang didakwa atas 2 pertuduhan gagal mengisytiharkan RM2 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Muqzani Faiz Muhammad Mukhtar yang mengetuai pasukan pendakwaan berkata, pihak pendakwaan telah menyerahkan pernyataan-pernyataan saksi kepada mahkamah dan pasukan pembelaan awal bulan lepas. Perbicaraan kes itu akan didengar di hadapan Hakim Mahkamah Session Azman Ahmad. Sebelum ini, perbicaraan kes Ahli Parlimen itu ditetapkan pada 16 dan 23 Oktober serta 6 November iaitu hari ini. Bagaimanapun, prosiding telah dilapangkan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pihak pendakwaan menerima email daripada mahkamah baru-baru ini yang memaklumkan pengurusan kes ditetapkan pada 27 November ini bagi menetapkan tarikh perbicaraan baharu. Katanya ketika dihubungi bernama hari ini, Peguam Hamidi Muhammad Noor yang mengetuai pasukan pembelaan ketika dihubungi turut mengesahkan perkara itu. Ahmad didakwa telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan cara tidak melaporkan pendapatan sebenar berjumlah RM2 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri itu kepada LHDN dalam borang nyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2013 yang bertentangan dengan Seksyen 113 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Cukai Pendapatan 1967. Beliau dituduh telah menerima wang tersebut yang dipercayai sebagai hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang melalui cek AM Islamic Bank Berhad bertarikh 27 November 2013 dan cek itu telah ditunaikan sendiri oleh Ahmad pada hari sama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di LHDN Cawangan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim di Kuala Lumpur pada 30 April 2014. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM5 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad didakwa telah memberi pernyataan palsu kepada SPRM semasa percakapannya dirakam oleh pegawai penyiasat SPRM iaitu Ketua Penolong Kanan Penguasa Muhammad Zairil Zainal berhubung isu itu di bilik sidang media Bangunan Parlimen Jalan Parlimen di sini antara 2.45 petang hingga 3.30 petang pada 4 Julai 2019. Pertuduhan mengikut Seksyen 32 dalam kurungan 8 dalam kurungan C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM3 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sumber dari bernama. Sementara itu tiada dinyatakan bekas Perdana Menteri bersalah tak layak terima elaun kemudahan. Kemudahan dan keistimewaan terus diberikan meskipun bekas Perdana Menteri itu telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun. Jemaah menteri diberi kuasa menurut Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan sebarang elaun, kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri dan tidak ada peruntukan bahawa hak dan keistimewaan itu perlu ditarik balik walaupun pemimpin berkenaan disabitkan kesalahan di mahkamah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata, demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Labis Pang Hock Leong yang meminta penjelasan mengenai keadaan-keadaan istimewa seorang bekas Perdana Menteri yang menjadi penjenayah setelah didapati sabit bersalah.
Katanya di sebalik dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun oleh mahkamah, pemimpin tersebut masih diberikan beberapa keistimewaan seperti pengawal pribadi, beberapa orang anggota unit tindakan khas UTK dan polis pengiring bermotosikal. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Pang jelas merujuk kepada Najib Razak yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas semua 7 pertuduhan mengenai penyalahgunaan kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad pada Julai lalu. Perdana Menteri sebagai Ketua Eksekutif menurut Perlembagaan Persekutuan sememangnya merupakan sebuah institusi yang seharusnya dihormati dan diiktiraf sumbangan baktinya dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perjalanan urusan pentadbiran negara. Bertepatan dengan tugas dan tanggungjawab itu dan selaras dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan, Akta Ahli Parlimen Saraan 1980, Akta 237 telah digubal bagi menggariskan saraan, elaun, pencen dan genjaran termasuk keistimewaan-keistimewaan lain yang layak diberikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuk selepas bersara daripada menjadi Perdana Menteri, kata Muhammad Ridwan. Dia memetik Akta Pencen Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 1971, Akta 22 yang menurutnya telah digubal bagi memberikan pencen dan keistimewaan kepada bekas Perdana Menteri pertama atas sumbangan dan bakti beliau sebagai seorang negarawan dalam membawa Malaysia mencapai kemerdekaan. Mengambil kira institusi Perdana Menteri yang seharusnya terus dihormati dan diiktiraf sumbangan baktinya, beberapa kemudahan, faedah dan keistimewaan telah ditetapkan berdasarkan peruntukan di bawah para 21 Akta 237, di mana jemaah menteri diberi kuasa untuk menentukan apa-apa elaun, kemudahan dan keistimewaan kepada bekas Perdana Menteri. Kemudahan dan keistimewaan yang telah ditetapkan oleh jemaah menteri tidak menyatakan secara jelas bahawa bekas Perdana Menteri yang disabitkan kesalahan di mahkamah tidak layak untuk menikmati elaun, kemudahan dan keistimewaan yang telah disediakan tersebut, katanya. November lalu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Azizman alias mengesahkan Najib masih boleh memohon penggunaan pengiring trafik bermotosikal untuk urusan rasmi dan bukan untuk urusan peribadi atau parti. Namun baru-baru ini, bekas Perdana Menteri itu dikesan terus menggunakan keistimewaan tersebut semasa pilihan raya kecil Slim pada September lalu. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Mahkamah Persekutuan batal saman kedua balu P. Bala terhadap Najib Rosma. Pada 25 Julai 2018, Hakim Mahkamah Persekutuan berkata Santamil Selvi memfailkan saman itu melangkaui batas masa iaitu lebih daripada tempoh 6 tahun. Balu mendiang penyiasat persendirian P. Bala Subramaniam gagal mengemukakan kembali saman kedua terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, isterinya Datin Seri Rosma Mansor dan 6 lagi. Ini berikutan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan kebenaran untuk merayu yang difailkan oleh A. Santamil Selvi terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang membatalkan samannya. Panel 3 hakim dipengerusikan oleh Tan Sri Rohana Yusof membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan pihak-pihak terlibat yang dijalankan menerusi sidang video disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. 2 lagi hakim ialah Datuk Harminder Singh Daliwal dan Datuk Zaria Bujang. Peguam Datuk Muhammad Hafriza Harun yang mewakili Najib dan Rosma ketika dihubungi berkata permohonan kebenaran merayu itu ditolak tanpa perintah berhubung kos. Pada 25 Julai 2018, panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Tengku Maimun Tuan Mat, Datuk Suraya Othman dan Datuk Stephen Chung Hian Guan membenarkan rayuan Najib, Rosma dan 6 lagi untuk membatalkan saman kedua yang difailkan terhadap mereka oleh Santamil Selvi. 6 lagi ialah adik-beradik Najib iaitu Datuk Muhammad Nazim,
dan Datuk Ahmad Johari serta Peguam Tan Sri Cecil Abraham dan anaknya Sunil Abraham, Peguam Aro Lampalam Mariam Pillai dan Pesuruhjaya Sumpah Zainal Abidin Muhayyad. Dalam keputusannya, Tengku Maimun berkata, Santamil Selvi seperti gambar dalam bawah memfailkan saman itu melangkaui batas masa, iaitu lebih daripada tempoh 6 tahun. Kami bersetuju bahawa memfailkan saman kedua berdasarkan fakta yang sama, melibatkan pihak-pihak yang sama selepas saman pertama dibatalkan adalah penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Beliau juga berkata mahkamah tidak boleh menerima hujah Santamil Selvi bahawa wanita itu tidak boleh memfailkan saman tersebut lebih awal kerana dia dan keluarganya berada di luar negara. Pada 23 Julai 2017, Santamil Selvi dan 3 anaknya B. Kishen, B. Manega dan B. Reshi memfailkan saman kedua bagi pihak mendiang suaminya terhadap 8 individu yang beliau juga namakan sebagai defendant dalam saman terdahulu, mendakwa mereka mengalami kemudaratan yang disengajakan akibat tinggal dalam buangan di India. Santamil Selvi dan anak-anaknya menuntut ganti rugi dengan faedah, mendakwa defendant telah menafikan keluarganya kehidupan normal dan menyebabkan mereka menanggung kerugian kewangan dan bukan kewangan. Pada 30 Januari 2018, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan 8 defendant untuk membatalkan saman kedua yang difailkan oleh Santamil Selvi. Pada Jun 2014, Santamil Selvi memfailkan saman mendakwa konspirasi terhadap Najib, Rosma, Muhammad Nazim, Ahmad Johari, Sunil Cecil, Arulam Palam, Zainal Abidin dan ahli perniagaan Depak Jalkishan. Kecuali Depak, saman Santamil Selvi ke atas 8 lagi dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi pada 2014 dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan pada 2015. Bala Subramaniam yang lebih dikenali sebagai P. Bala merupakan saksi utama perbicaraan kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Bala Subramaniam meninggal dunia akibat serangan jantung pada 15 Mac 2013, beberapa minggu selepas kembali dari India. Sumber dari bernama. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika anda mempunyai sebarang komen, jangan lupa untuk tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.